Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Baik, insya-Allah hari ini kita sambung pelajaran geografi tingkatan 3 dan hari ini kita akan masuk bab 5. Sambungan kepada bab 4. Bab 4 hari itu kita telah belajar berkaitan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia dan hari ini kita belajar tentang hidupan liar di Malaysia. Bab 5. Baik, insya-Allah. Okey. Itu dia. Bab 5. Hidupan liar di Malaysia. Okey. Okey, dalam bab ini apa yang kita nak belajar boleh tengok pada slide yang ada tu. Kita nak lihat apakah hidupan liar yang terdapat di dalam negara kita. Yang merupakan sebenarnya adalah khazanah yang sangat bermakna dan bernilai kepada diri kita, generasi kita dan juga kepada negara kita lah secara khususnya. Okey? Yang seharusnya kita jaga dengan sebaik mungkin supaya generasi pada masa akan datang juga dapat melihat secara langsung. Bukan tengok kat budak sekarang je lah, tengok kat video je tak seronok. Kau tengok live tu lain sikit kan. Okey? Dan pernah tak kita terfikir kenapakah Allah ataupun Tuhan ciptakan hidupan liar ni? Setiap perkara yang diciptakan, setiap perkara yang ada kat dunia ni mesti ada asbab, mesti ada sebab dia. Sama juga macam hidupan liar, mesti ada tujuan kenapa hidupan ni berada di muka bumi dan berada dalam negara kita. Baik, itu sedikit kita nak lihat induksi bab. Okey. Dan dalam topik ini, apakah matlamat ataupun objektif pembelajaran di dalam bab 5 ini? Kita nak lihat yang pertama, kita nak mengenal pasti hidupan liar yang masih ada di dalam negara kita. Okey, itu yang pertama. Nak kenal pasti je. Sebenarnya kita boleh sebut, apakah cikgu tanya apakah hidupan liar kat Malaysia? Kita boleh sebut satu persatu. Okey, itu maksud dia kenal pasti. Yang kedua, kita nak menghuraikan juga, menjelaskan, menerangkan apakah kepentingan hidupan liar di Malaysia ini kepada alam sekitar secara umumnya, secara khususnya, dan kepada diri kita sendiri secara umumnya. Mesti ada tujuan, sebab dia, kepentingan dia. Yang sebenarnya kita nak membahaskan apakah kegiatan manusia yang sebenarnya tanpa kita sedar mengancam hidupan liar ini di dalam negara kita. Dan yang terakhir kita nak menjelaskan dengan contoh, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan ataupun badan-badan bukan kerajaan untuk memelihara dan memelihara hidupan liar yang ada di Malaysia. Jadi 4 objektif ataupun matlamat pembelajaran bagi topik geografi tingkatan 3 bab 5 ini. Tetapi pada hari ini kita akan sentuh 2 sahaja, iaitu kita nak kenal pasti hidupan liar yang ada di Malaysia dan kita nak tengok sikitlah apakah kepentingan dia terhadap negara kita, insya-Allah. Baik, sedikit saja sebelum itu kita tengok info sikitlah. Kita tengok gambar kat situ kan. Gambar apa tu? Pak Belang. Ataupun kita kenal sebagai harimau Malaya. Okey. Info dia kat situ, setiap harimau mempunyai corak belang yang berbeza seperti cap jari manusia. Rupanya harimau belang ni dia berbeza-beza belang dia. Macam cap jari kita lah. Unik, tak boleh ditiru. Sama juga harimau Malaya ni, setiap ekor dia ada keunikan, dia ada perbezaan dia. Okey. Dan penglihatan harimau Malaya ni pada waktu malam lebih 6 kali ganda lebih baik pada manusia. Wallahu akbar. 6 kali ganda tu. Maksudnya pada malam harimau Malaya ni dia sangat-sangat macam waktu siang boleh nampak jelas. Tu kelebihan yang Allah bagi pada harimau yang tak ada pada kita kan. Lepas tu jarang lah kita tengok harimau pakai semit mata. InsyaAllah. Baik. Ini dia sepintas lalulah dalam topik ini. Okey. Dalam topik ini adalah buku geografi tingkatan 3, buku teks. Kita rujuk pada buku teks. Awak nak baca buku rujukan ke, nak tengok video lain ke, tak ada masalah. Tapi rujukan utama kita kat Malaysia ni, dalam sistem dengan kita ni, kita rujuk buku teks ni dulu. Okey, itu utama. Okey, insya-Allah. Baik, sepintas lalu hidupan liar di Malaysia. Tengok situ pelajar. Pernah tak lihat hidupan liar tu? Kat tepi tu. Apa nama dia? Siapa boleh bagi tahu? Beruk ke? Kera ke? Lontong ke? King Kong ke? Okey. Sebelah dia tu apa tu? Kalau tak kenal tak tahulah.
Kan tengok tadi mula tu kan, drawbridge Terengganu tu penyu. Dah hujung tu. Tu lah tapir. Oh, tapir macam tu punya. Selalu gua orang, tapir tu punya. Okey, kita nak tengok, nak kena pastilah. Okey, ini 3 lah, 3 ekor. Nanti banyak lagi kita akan tengok satu persatu. Okey. Yang kedua, yang kita nak tengok pada hari ni, kepentingan hidupan liar di Malaysia. Dia dah bagi tahu dah. Apakah kepentingan hidupan liar ni kepada manusia dan juga alam sekitar. Sini dia bagi tahu ada 3. So kita tengok nanti secara lebih detail. Okey. Baik, 5.1. Okey. Subtopik 5.1 bab 5 hidupan liar. Kita nak tengok hidupan liar di Malaysia. Nak kenal pasti. Kita tengok sekor-sekor. Okey. Mengikut sumber pada Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, dia menyatakan hidupan liar ni adalah spesies haiwan liar ataupun burung liar. Sama ada yang dilindungi sepenuhnya atau yang dilindungi sahaja. Sama ada dalam kategori vertebrata atau invertebrata. Nampak situ? Dia merahkan kat situ. Ataupun tengok merah ke, pink ke, purple ke. Ada sebab. Maknanya penting kan tu? Kena tengok lah. Apa tu vertebrata, invertebrata. Dalam sains pun dah jumpa. Betul? Okey. Okey. Sama ada haiwan tu hidup ataupun mati. Okey. Matang atau tak matang. Matang ni yang kecil ke ataupun yang besar ke. Okey. Sama ada boleh dijinakkan ataupun dibiarkan dalam kurungan atau tidak. Itu yang dikategorikan sebagai hidupan liar di Malaysia. Maksudnya mana-mana burung atau haiwan yang dilindungi secara sepenuhnya ataupun separuh-separuh, vertebrata atau invertebrata, kecil ke besar ke, hidup ke mati, itu dikategorikan sebagai hidupan liar. InsyaAllah. Baik. Okey. Kat situ juga dia tunjuk tu helang merah. Antara hidupan liar yang ada dekat dalam negara kita, salah satunya seekornya helang merah. Okey, populasi tak ada data secara khusus lah. Sebab burung ni dia berhijrah kan. Tak ada data secara khusus menyatakan populasi khusus hidupan liar kat Malaysia ni. Mana helang merah ni kat mana? Kat Perak ke, kat Pahang ke, kat Kelantan ke? Tak ada secara khusus. Itu maksud dia. Okey, habitat dia hutan Dipterocarpa. Apa tu? Hutan Dipterocarpa. Hutan Dipterocarpa ni mana? Hutan hujan khatulistiwa lah sayang. Berada di hutan hujan khatulistiwa. Hutan yang ada kat Malaysia. Lokasi hutan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Dan haiwan ni dia merupakan haiwan karnivor. Apa tu karnivor? Nanti kena tengok juga. Okey, so ingat belajar perkataan-perkataan yang dimerahkan di highlight ni masih penting lah. Kena tahulah, kena ingatlah vertebrata tu apa, invertebrata tu apa, carnivore tu apa. Mungkin dah tahu, tapi cikgu akan terangkan jugalah nanti kat sini. Okey, insyaAllah. Ni lagi antara beberapa hidupan liar, tapir. Okey, boleh tengok kat slide tu tapir. Macam mana tapir tu? Ni. Nampak tangan ni kan? Tu. Tapir tu. Macam tu rupanya tapir. Okey, nampak ada hitam, ada putih, hidung dia panjang. Populasi dia, maksud dia kira-kira 1,100 hingga 1,500 jumlah dia berapa. Itu anggaran je sebenarnya. Tak ada lah tepat sangat. Okey, anggaran dalam 1,100 ke 1,500. Dalam merah ni, tak ada. Tak tahu, dia tak kira. Okey, tak dapat data. Okey, hutan tropika. Okey, hujan khatulistiwa lah. Lokasi dia tersebar meluas dari hutan paya hingga hutan gunung. Hutan paya air masin mana-mana boleh jumpa. Okey, dan cara pemakanan ni adalah herbivore. Herbivore tu. Okey, dalam sains ada carnivore, herbivore, omnivore. Carnivore tadi maksud dia yang makan daging. So haiwan jenis carnivore ni haiwan jenis makan daging. Yang herbivore ni pula apa dia? Dia hanya makan apa? Herbivore. Herbivore ni makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Tumbuh-tumbuhan hijau sahaja. Tu herbivore. Okey, sebelah dia tu itu harimau Malaya. 250 hingga 340. Mungkin dah berkurang, bertambah wallahu alam, tapi semakin berkurang lah. Okey, sebab ada orang yang memburu secara haram. Okey, habitat dia. Habitat untuk harimau Malaya ni di hutan pamah, hutan paya gambut, okey, hutan gunung dan belukar-belukar kecil. Tersebar di seluruh hutan paya hingga ke hutan pegunungan
rendah. Maknanya gunung kusta tinggi tu tak ada lah. Okey. Cara pemakanan pula. So, kita tahu dia adalah karnivor. Dia tak makan tumbuh-tumbuhan. Dia makan daging. Ngap, ngap, ngap. Nah, okey. Sebelah dia adalah beruang matahari. Ataupun dikenal sebagai beruang madu. Honey bear. Pernah dengar kan honey bear? Kat Malaysia ada beruang. Beruang madu. Populasi, tak ada lah data secara tepat. Kita tak ada data secara tepat. Okey. Berapa ekor yang ada kat Malaysia ni? Tak tahu secara khusus. Tapi adalah bilangan dia. Okey, hutan tropika. Okey, lokasi kawasan hutan sehingga ketinggian kurang daripada 2,700 meter dari aras laut. Dan dia adalah binatang omnivor. Maksudnya macam manusia lah, omnivor, daging makan. Kadang tumbuh-tumbuhan pun dia makan. Okey, seterusnya bawah tu apa? Penyu. Kita tengok penyu telur. Okey, tiada data ditemui secara khusus berapakah bilangan dia. Sebab penyu ni dalam air ni banyak. Okey, dia datang dan pergi. Datang dan pergi. Macamlah. Habitatnya pantai terbuka. Pantai berpasir. Okey. Dan pulau-pulau. Biasanya yang popular Terengganu lah. Di Perairan Terengganu. Melaka, Johor, Perak, Sabah dan juga Sarawak. Pun sama juga omnivor. Kadang-kadang dia makan rumpai laut. Kadang dia makan ikan-ikan ikan-ikan kecil. Okey. Seterusnya dugong. Sebelah ni dugong, bukan duyung. Dugong, spesies mamalia dikatakan ni Ni mamalia tapi ikan lah. Okey, kira-kira 100 ekor. Semakin sikit. Okey, banyak dah mati. Okey, sebab apa nanti kita tengoklah. Okey, habitat pada rumput laut perairan Johor, Sabah, Sarawak. Okey, herbivore maksud dia hanya makan tumbuh-tumbuhan hijau saja, rumput-rumput laut dalam air itu saja. Okey. Apa lagi? Ni enggang. Burung enggang. Sarawak terkenal lah dengan enggang. Tak ada juga data ditemui berapa ekor yang ada kat Malaysia ni. Okey. Hutan tropika dan subtropika. Maknanya separuh tropika lah. Okey. Tersebar secara meluas di hutan semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Okey. Banyaklah spesies dia. Okey. Kadang-kadang kat sekolah pun kita boleh jumpa kat Terengganu ni Kalau berang ni kat Malaysia sekolah kita boleh jumpa kadang. Spesies ungguk, burung enggang, kat keluarga enggang. Okey. Dia omnivor. Dia makan tumbuh-tumbuhan dan juga dia makan haiwan-haiwan yang kecil, burung kecil, unggas-unggas itu. Okey. Bawah tu badak Sumatera ni. Kira-kira 30 ekor di Sabah. Okey. Tanah rendah berbukit dan lembah. Tu lokasi dia dalam tu Jenis herbivore. Herbivore ni maksud dia apa dia? Makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Dia tak makan orang. Okey, dia tak makan daging itu. Dia makan tumbuhan saja. Seterusnya monyet Belanda. Tadi mula-mula tu jumpa tu. Macam tu rupanya monyet Belanda ataupun proboscis. Okey, kira-kira 5,000 ekor. Banyak lagi. Okey, kawasan tepi Sungai Kitabatangan, Sungai Kelia, Sugut, Kuching, Wetland National Park. Okey, maksud dia banyak berada di sekitar Kepulauan Borneo. Okey, di Sarawak sana tu. Okey, dan sebelah tu ialah orang utan. Okey, 12,300 ekor. Banyak lagi. Okey, antara spesies yang dilindungi di Malaysia. Okey, dia omnivore. Sama macam tadi. Maksud dia omnivore dia makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Okey, bawah tu. Tu. Gajah pygmy. Kurang 1,500 ekor. Maksud gajah pygmy, gajah yang kecil lah sikit daripada gajah biasa. Kalau gajah tu, gajah lah besar tu. Gajah pygmy yang kecil sikit. Okey, hutan di Kinabatangan, Tabin dan juga tengah Sabah. Maknanya banyak gajah pygmy ni banyak di negeri Sabah. Okey, herbivore, makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Okey, situ dia Golosari dia bagi tahu apa tu omnivore, apa tu carnivore, apa itu herbivore, apa tu vertebrata, apa itu invertebrata. Okey, macam tadi omnivore ni adalah haiwan yang memakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Carnivore haiwan yang makan daging sahaja. Herbivore haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Vertebrata itu dia kumpulan haiwan yang bertulang belakang macam manusia kita ada tulang belakang ni, tulang belakang. Invertebrata lawan dia lah. Kumpulan haiwan yang tidak bertulang belakang. Mudah je kan? Vertebrata tulang belakang, invertebrata tak bertulang belakang. Ingat satu, akan ingat yang satu lagi. Senangnya insya-Allah. Dalam sains pun ada. Okey, tak susah. Baik, itu antara hidupan-hidupan liar yang ada kat Malaysia. Banyak lagi lah. Ini yang difokuskan. Mana yang difokuskan yang perlu dan wajib pelajar-pelajar tahulah sebab dia ada dalam buku teks kita. Maksudnya haiwan lain pun kena tahu juga. Tapi yang ni
Kena wajib sikit lah tahu. Harus. Tak payah nak kata wajib. Main suka-suka je wajib kan. Haruslah. Nak tahu. Kena tahu. Tak nak tahu pun kena tahu juga. Sebab ada dalam buku teks. Baik, satunya kita pergi pada poin 5.2. Iaitu kita nak tengok apakah kepentingan hidupan liar ini kepada negara kita. Okey. Dikatakan pengetahuan tentang hidupan liar ni biasanya kurang lah. Orang kurang tahu tentang hidupan liar ni. Yang menyebabkan hidupan liar ni semakin diancam kepupusan. Bila orang tak tahu, kadang orang jumpa, orang dibunuh, orang diburu. Dia tak tahu apa kepentingan dia. Dan berikut adalah antara merupakan kepentingan hidupan liar di Malaysia ni. Kalau pun sekadar khusus bukan kepada kita, kepada negara kita. Ada kepentingan dia. Sebab tu kita kena tahu, kita belajar dalam geografi ni untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Dan kita nampak, sekalinya kita nampak ada orang yang melakukan perkara yang menyalahi, yang boleh mengganggu gugat hidupan liar ni, kita perlu melaporkan dengan segera. Okey, insyaAllah. Yang pertama dinyatakan adalah keseimbangan ekosistem. Ada tak sebelah tu? Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan tahu kan? Seimbang, balance. Kalau kita ganggu, tak balance lah. Ekosistem tu apa? Ekosistem ni bermaksud di dalam kehidupan kita seharian ni, macam saya memerlukan pokok, pokok juga perlukan saya perlukan katak, saya perlukan ular. Maknanya antara kita dalam apa yang ada sekeliling kita ni, kita saling memerlukan, kita berinteraksi. Apa ke cikgu perlukan katak? Iyalah, kalau tak ada katak, habis penuh lalat kat dalam dunia ni. Siapa nak makan katak? Awak. Okay? Siapa nak makan ular? Saya perlukan ular juga. Kalau tak ada ular, siapa nak makan katak? Maksudnya bukannya saya perlukan ular tu, saya nak makan ular tu, nak jaga rumah ke tak? Tapi itu maksud secara tersirat. So, ekosistem ni kita saling berkaitan antara satu sama lain sebenarnya. Kita saling memerlukan antara satu sama lain sebenarnya. Kita memerlukan pokok, tumbuhan untuk kita bernafas. Sebab tumbuhan ni membebaskan oksigen. Dan dia juga menyedut karbon dioksida. Sama juga tumbuhan memerlukan manusia. Kalau tak ada manusia, siapa nak tanam pokok tu? Siapa nak jaga dia? Tu maksud dia, saya tak langsung. So, keseimbangan ekosistem amat penting bagi meneruskan kelangsungan kehidupan bagi haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan secara langsung ataupun secara tak langsung. Tu maksud juga tadi. Yang secara langsung tadi. Yang secara tak langsung ni macam tadi yang kita ceritakan. Secara tak langsung, secara tidak langsung cikgu memerlukan ular, memerlukan lalat, memerlukan katak secara tidak langsung. Dan secara langsung, ular perlulah katak. Tak ada katak nanti kadang dia nak makan apa? Kan? Contoh. Okay. Dan hidupan liar ni ialah sebahagian daripada komponen siratan makanan. Kalau kita tengok bawah itu. So jadi sekiranya ada gangguan kat mana-mana organisma ni, kat dalam aras trofi yang ada dalam piramid makanan itu nanti, dia akan mengubah aliran tenaga dan seterusnya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Tengok gambar tu. Gangguan mana-mana organisma dalam aras trofik akan mengubah aliran tenaga yang ada dan seterusnya menjejaskan keseimbangan ekosistem tanpa sedar ataupun secara sedar. Baja organik hasil daripada penguraian tinja haiwan dapat membekalkan nutrien kepada tanah. Itu maksud tadi. Tanah juga memerlukan ular, katak, burung. Sebab tanah ni pun dia perlu nutrien. Siapa yang bagi dia nutrien? Tinja. Tinja ni maksudnya najis lah. Dia gunakan bahasa yang comel sikit. Kan? Tinja. Cikgu jangan minta cikgu. Apa? Nak pergi ke tandas, buang tinja. Contoh kan? Allahu Akbar. Baik. Baja organik hasil daripada penguraian tinja haiwan dapat mengekalkan nutrien kepada tanah. So, kita tengok situ. Dia ada pengguna tertiar, pengguna sekunda, pengguna primer, pengeluar. Ini dalam sains ada belajar darjah 6, tak silap cikgu. Aliran tenaga. Contoh pengguna pengeluar lah. Organisma yang boleh menghasilkan makanan sendiri, tumbuh-tumbuhan. Pengguna primer ni yang pertama sekali ialah haiwan omnivor dan juga herbivor yang memakan organisma lain. Pengguna sekunda ni haiwan omnivor dan karnivor yang memakan pula pengguna primer tadi. Dan tertiar ni pula yang paling atas lah. Haiwan karnivor sekunda yang memakan pengguna sekunda. So ini maksudnya aliran tenaga di dalam kitaran makanan. Jadi kalau kita dah ganggu, dia akan berlaku ketidakseimbangan. Contohlah, kita buru banyaklah kita bunuh ular ke. Nanti katak semakin banyak. Tak seimbang. Tak ada siapa nak makan katak. Kan? Contoh. Itu contoh saja. Contoh saja. Okay. Tu dapat tu glosari tinja. So tu aras trofik untuk aliran tenaga. So, sebab itulah kita tak boleh nak mengganggu. Ada sebab dia.
Sebab kadang-kadang mungkinlah harimau yang ada dalam tu lah yang mengurangkan populasi haiwan yang lain yang ada dalam tu. Okey, setiap apa yang Allah ciptakan mesti ada sebab. Allah takkan ciptakan benda tu sia-sia atau saja. So itu antara kepentingan dia, keseimbangan ekosistem. Jadi janganlah kita ganggu dia, buat apa, biarlah dia dalam tu. Okey. Baik, tu yang pertama. Okey, yang kedua, ekopelancongan. Kadang-kadang haiwan yang ada kat dalam negara ini, dalam negara kita ni, tak ada kat negara lain. Tu istimewanya. Kalau kita buru, kalau kita tak jaga, dia dah tak ada. Nak tengok kat mana? Orang tak datang dalam negara kita. So itu ekopelancongan. Ekopelancongan ialah pelancongan yang berasaskan, yang berdasarkan kepada pemeliharaan alam semula jadi. Maksudnya ekopelancongan ni, orang datang kat dalam negara kita melancong untuk melihat keindahan alam semula jadi, flora dan juga fauna. Itu ekopelancongan. Jadi berikut merupakan antara kegiatan ekopelancongan yang melibatkan hidupan liar secara langsung. Berpeluang untuk melihat dan berinteraksi dengan hidupan liar, dapat naik gajah kat Kuala Gandah, Pahang. Okey, dapat tengok orang hutan kat Sepilok. Dapat merentas hutan di Taman Negara Similajau. Sebelum ni kita pernah belajar kan. Masuk dalam Taman Negara, tengok pokok, cantiknya pokok ni. Sejuknya duduk dalam hutan ni, dengar bunyi riang-riang. Itu ekopelancongan. Okey, yang secara langsung mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha pemeliharaan hidupan liar. Ni, Pusat Konservasi Hidupan Liar di Sungai Dusun. Ada tapir. Maknanya tapi-tapi yang diancam kepupusan. Adalah orang yang memburu tapi ni. Pelik-pelik juga manusia ni. Biarlah dia hidup. Bukannya boleh makan. Nak buru apa. Kadang kepercayaan orang lah kan. So, konservasi ni apa dia? Tu dia. Pemeliharaan atau penjagaan hidupan liar secara sistematik bagi mengatasi kepupusan. Atau paling mudah, konservasi ni tempat yang diwujudkan khas untuk melindungi, menjaga dan merawat hidupan liar. Contoh, orang pergi tebang balak ke apa ke, jumpa ada harimau sakit. Okey, dia bagi tahu penelitian, dia ambil, dia bawa ke pusat konservasi, dirawat, dijaga. Supaya hidupan tu sihat, boleh hidup dengan baik. InsyaAllah. Tu konservasi, bahasa mudah dia lah. Tempat lindungan hidupan liar. Okey, contoh pusat konservasi dan penerangan penyu di Segari, Perak. Duduk satu pusat. So anak-anak penyu ni kan, orang kan pergi ambil telur penyu, makan itu ini. Lama-lama penyu tak ada telur. Semua kita nak makan, nak ambil je, tak ada dia. Okey. Tu dia. Ni, selain tu juga membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Kan, sebab penduduk tempatan ada yang menjadi pemandu pelancong di Sungai Kedatangan Sabah, tengok tunjuk, tu gajah, pigmi, tu harimau, tu tenuk, tu beruk, tu orang mandi, contoh kan. Jurulatih scuba di Pulau Perhentian Terengganu, nak tengok penyu, tengok ikan you, dugong, dia masuk dalam tu, dia tak bagi tahu, tak ekak lah, dalam air mana boleh cakap. Dia bagi syarat dugong. Okey, contoh pengendali hidupan liar dalam Kawi Wildlife Park Kedah. Dia bagi juga membuka peluang pada orang yang mencintakan alam semula jadi dalam sekitar ni untuk jadi pemandu pelancong untuk menerangkan tentang itu ni. So mana-mana anak pelajar yang suka pada haiwan, boleh belajar tentang haiwan secara detail, boleh bekerja dengan haiwan. Bagi tahu pada orang pula pentingnya haiwan ini untuk kita jaga. Dan yang terakhir adalah sebagai pendidikan. Okey, R&D, Research and Development. Okey, yang mana kerajaan menubuhkan pusat pemeliharaan dan pembiakbakaan spesies-spesies yang terancam ni. Sebab apa kita nak jaga? Sebab supaya generasi akan datang boleh kenal apa itu penyu. Takut semua asyik buru-buru makan telur. Lama penyu fed up, malah nak bertelur. Tak ada nak, bukan malah pun, tak ada nak bertelur sebenarnya. Tak ada anak tu nak membesar, namun mati. Okey, so menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran berkenaan dengan hidupan liar. Ni pendidikan. Dia bagi tahulah macam sekarang ni pun antara salah satu pendidikan lah. Cikgu ajar awak pentingnya hidupan liar ni, kena jaga. Okey, kena jaga. Menjalinkan hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan hidupan liar melalui projek penyelidikan. Mereka pun buat penyelidikan. Penyelidikan tentang apa? Tentang apa cara pemakanan dia. Betul kan, ada kaji tengok harimau, harimau ni makan ni, makan macam ni. Dia tengok gajah ni, nak kaji kat apa penyakit-penyakit yang sering dihidapi oleh haiwan-haiwan ni supaya kita dapat menyediakan vaksin ataupun ubat untuk haiwan-haiwan ni. Dia nak makan ubat, dia tak pandai. So kita lah bagi rawat dia. So kepentingan dia. Okay, tu R&D, Research and Development.
Sebab kadang-kadang mungkin juga ada hidupan-hidupan liar ni mungkin ada memberi potensi untuk perubatan ke. Okey. Ni kepentingan pendidikan. Contoh ni, orang yang suka dengan haiwan ni belajar sains jadi doktor veterina. Veterina memberi uwatan kepada harimau yang sakit ataupun yang diburu. Okey, ni contoh kerjaya yang berkaitan dengan hidupan liar. Veterina, pensyarah, penyelidik, ahli forensik. Ahli forensik ada juga ahli forensik haiwan. Doktor haiwan ada, ahli forensik haiwan pun ada. Okey. Kerjaya dalam bidang profesional. So penting ni. Ni dia. Melestarikan alam sekitar. So penting untuk bagi kita pendidikan kepada masyarakat di luar sana. Awak lah sebagai ejen dia boleh belajar. So belajar tentang hidupan liar ni. So lepas ni bila dah belajar jangan lupa ingat. Kena jaga hidupan liar ni. Kalau nampak jangan lagi bunuh. Kalau dia tak mengancam kita jangan bunuh lah. Larilah tempat lain. Kalau boleh kan. Okey, program kita semula dapat memelihara dan memelihara alam sekitar. Macam mana program kita semula dapat memelihara dan memelihara alam sekitar? Berkaitan dengan kertas lah. Kalau kita tak, kita semula kertas, jadi permintaan terhadap kertas akan meningkat. Seorang pun pergilah masuk dalam hutan, tebang pokok balak, itu nak buat kertas. So dalam tu ada apa? Dalam tu ada hidupan liar. Nampak tak? Saya tak langsung. Sebab tu kertas janganlah buang ataupun janganlah bakar. Kadang orang bakar. Jangan bakar, kumpul, hantar ke pusat pelupusan sampah ataupun pusat kita semula. Biasa pusat pelupusan sampah pun dia akan asingkan. Benda yang boleh kita semula dia akan hantar kita semula. Sebab kita nak menjaga alam sekitar ni. So, dan yang seterusnya menggalakkan inovasi dalam kalangan murid untuk menghasilkan teknologi yang lebih mesra alam. Yang tidak akan menjejaskan alam sekitar. Kadang-kadang pun banyak juga teknologi yang ada sekarang ni menyebabkan berlaku kepupusan kepada hidupan liar. Ataupun secara mudah telefon bimbit lah. Telefon bimbit ni dia ada radiasi. Kadang-kadang. Ramai orang tak tahu, ada satu cerita lah. Telefon bimbit ni rupanya dia ada radiasi dia. Dan burung yang terbang di angkasa sebenarnya dia menggunakan radiasi yang tertentu. Tapi apabila sistem telekomunikasi dah terlalu banyak je ni, kadang dia mengganggu. Burung ni juga adalah. Nak cerita nanti boleh PM, boleh DM. Kita cerita. InsyaAllah. Baik. Okey. Ni lagi pendidikan. Mendapat pengetahuan baru. Dan tidak bergantung kepada dapatan daripada negara lain. Kita buat research kita sendiri. Okey. Ni mengekalkan dan melindungi biodiversity negara. Okey, pengenalan biodiversity dalam mata pelajaran geografi dan juga sains membolehkan murid awak semualah mengenal pasti haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Banyak lagi sebenarnya sayang tumbuh-tumbuhan hidupan liar yang ada dalam negara kita ni yang kadang-kadang kita tak jumpa lagi ke dalam hutan tu. Banyak lagi spesies-spesies baru mungkin. Katak spesies baru mungkin. Okey, lawatan ke kawasan hutan simpan dapat memberikan maklumat kepada murid tentang kepentingan fungsi biodiversity dalam kehidupan kita. Apa tu biodiversity? Tu di bawah tu ada kat glossary tu. Biodiversity adalah merujuk pada kepelbagaian spesies haiwan dan juga tumbuhan dalam persekitaran semula jadi. Maksud biodiversity kepelbagaian flora dan fauna yang ada di sekitar kita ni. Okey. So ni arachnida, haiwan yang mempunyai 4 pasang kaki seperti laba-laba dan kalajengking. Ni spesies. Maknanya haiwan yang ada 4 pasang kaki dia dikenali sebagai arachnida. Okey, situ. Baik. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita dah kenal pasti sedikit beberapa hidupan liar yang ada di Malaysia. Dan yang kedua, kita dah mengenal pasti kepentingan hidupan liar ini di Malaysia. Jadi cikgu harap ilmu yang ada ni kita manfaatkan, kita cerita sebarkan kepada orang lain. Jagalah hidupan liar, sayangilah hidupan liar yang ada dalam negara kita ni. Sebab kadang-kadang kat negara lain tak ada, kat negara kita je ada. So apa yang ada dalam negara kita, kita hargai, kita jaga dan kita sayangi dengan cara yang tertentu lah. Bukannya maksud sayang binatang tu jumpa rumah kita peluk. Jangan. Kayak kita dengar awak. Maksudnya kita sayang dia. Kalau kita nampak dia cedera ke apa ke, ataupun ada orang yang memburu dia secara haram ke, kita melaporkan pada pihak yang berwajib atau bertanggungjawab. Baik, saya rasa cikgu rasa itu saja untuk video pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat, semoga dapat memberi sedikitlah kefahaman dan juga kesedaran kepada semua pelajar berkaitan dengan hidupan liar di Malaysia. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video pengajaran seterusnya di lain masa. Sekiranya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Baik, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.